webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Ada tengah tengok 1, ada tengah tengok 2, ataupun ada tengah tengok 3. Buka time frame yang lebih besar, lepas tu anda pergi kecil, pecahkan. Dan anda cuma tandakan yang last sahaja. Yang last saja. Kalau anda perasan cat-cat saya, kita tengok kepada contohnya saham lah. Kita tengok Bitcoin. Bitcoin. Ramai peminat Bitcoin kan. Okey. Bitcoin. Kenapa Bitcoin reverse daripada semasa? Kenapa Bitcoin reverse daripada semasa ni? Ni kalau anda nak trade, anda nak beli belum. Tengok, Bitcoin ni adalah obviously ini kalau ini break, ini adalah 1 2 setakat ini dia A, B dan C ya. Tetapi pergerakan ini nampak trending kan. Siapa tak nampak trend Bitcoin ni, anda kena beli cermin mata. Boleh? Ni Bitcoin. Okey. Jadi saya berdasarkan keadaan semasa, kalau nak betul tanda dia of course A, B dan C ya. Tapi nampaknya dia akan break 1618 based on momentum semasa. Jadi saya tandakan 1, 2, ini kita expect 3 ke atas. Ini bentuk apa? Ini bentuk ini. 1. Boleh? Jadi kalau anda expect wave 3 kat sini, apa sifat wave 3? Ingat apa sifat wave 3? Wave 3 kena motif. Wave 3 kena motif. Wave 3 kena motif wave 3. Okey? Jadi wave 3 tak boleh ada overlap. Kalau ada overlap, then kata tiba-tiba Bitcoin jatuh. Tiba-tiba daripada semasa kita ambil ni apa ni? BTC USD. Okey, katalah saya bagi senario. Okey, katalah ini belum, kita tahu ini belum sampai 1618 kan, belum sampai kan? Ini daripada bawah, daripada kosong 1 dan 2. Saya bagi contoh macam mana anda start melukis. Tak susah pun ada curve ni. Ramai takut macam susah. Tak ada. Anda buat pada ni je. Tengok cat daripada cat kosong. Okey, ini katalah dia tak sampai 1618 dan tiba-tiba ingat kalau dia adalah satu wave 3, ini 1 kan, ini 2. Katalah kita kata dia wave 3. Okey, katalah kita kata dia wave 3. Tiba-tiba dia jatuh macam ni. 4. Kalau dia jatuh macam ni, saya bagi senario, saya bukan kata dia jatuh. Okey. Dia tak sampai 1618. Saya akan tandakan macam mana? Saya akan tandakan A, B dan C. W, X. Okey. Apa chart Wimon, tak kisah dia overlap ke. Kalau dia overlap, W, X, Y. Anda tak cari yang high low saja. Jangan lepas tu baru ada pergi time frame kecil, baru masuk yang dalam-dalam tu. Masalahnya nak tandakan semua lekuk tu masalah. Kita ambil GBP CAD. GBP CAD. Apa-apa, semua sama je. Semua sama. Okey, macam ni overlap kan? Macam ni overlap. Ini pattern apa? 1, 2 dan 3. W, X dan Y. Nampak? Lepas tu anda pergi extreme level dia yang tak ada atas ni. Jadi kita akan start daripada, kalau ini higher high, maksudnya kita start daripada bawah. Ini A, ini B, ini C. Boleh? Okey? Ataupun ada 2 kemungkinan kat sini. Ataupun tak kisah anda ambil, depending kepada anda tengok apa. Kalau kita tengok sejarah dia, GBP adalah lebih kuat. Saya akan ambil daripada atas. Ini A, ini B, ini C. W, X. Tak kisah. Yang penting kita tengok dia break ke mana nanti. Soalnya kalau anda tandakan ini W, ini X or whatever, dia akan sama. Tak kisah. Dekat ujung. So yang penting kat ujung ni nak buy dan sell dia.
Sebab itu ada jangan trade GBP CAT, nampak tak? Kenapa? There are certain pair yang anda tak trade. Kalau nampak macam ni, anda pun nampak dia WX dan Y, jangan trade. Benda simple je. Ini W, ini X, ini A, ini B, kita jangka ke mana? Nampak tak? Kalau kita tadakan ini sebagai W, ini 1, 2, 3, lepas tu ini akan jadi Y kan? A, B, C. Ini ke bawah. GBP CAT ke bawah. Pada semasa. Nampak? Ini W, ini X, ini Y. Ini GBP CAT. Boleh? Itu caranya starting macam mana anda nak melukis elliott wave. Kalau anda tengok dekat monthly, ni lah guna benda ni. Anda nak guna fractal ataupun tanda guna apa? Mana setting ni? Okey, kalau kita tengok monthly chart, paling kecil anda adalah melihat kepada primary. Nasihat saya, mula melukis menggunakan kalau forex ni, anda mula melukis menggunakan, kalau monthly chart, gunakan ini. Grand Super Cycle. Dekat sideway market boleh tak? Kalau tak nak, tak apa. Tak perlu. Cari yang benda senang nak trade. Trade benda yang ada trend. Benda apa senang trade? Benda yang ada trend. Sebab itu, saham senang nak trade. Sebab apa? Anda tengok saham dengan forex. Bagi siapa yang bukan trade, saham anda senang nak melabur. Saham pasaran trading. Tapi bila dia tak jalan memang. Itu je. Dia akan sideways tahun. Itu je beza dia. Dia kata dia senang. Cerita dia saham senang nak melabur. Beza dia dengan forex. Forex ni dia volatile. Itu je. Bukan satu saham tak volatile, tapi ada masa dia sideways. Saham senang nak melabur, anda boleh buy and hold provided anda tangkap trend dia. Nampak? Dia jadi mudah kalau anda mudahkan. Pergi touch besar. The moment anda pergi semua buat kat H1. Dah anda pergi daripada monthly turun ke weekly. Lepas tu anda tengok current. Anda cuba tengok yang ini saja. Yang dekat sini saja dekat weekly. Tak payah tengok belakang-belakang ni lah. Boleh? Saya akan contohnya, GBP CAT kita tahu GBP CAT ada kaitan dengan USD CAT. Contoh, kita tengok chart yang tak jauh. Yang lebih kurang sama. GBP CAT dengan USD CAT. USD CAT. Tengok, ada kaitan tak dia punya structure. Tengok kalau dia ada kaitan, then kita boleh ni. Dia akan berlawan. Ini tak ada. Ini tak ada. USD CAT. GBP CAT dengan Euro CAT. Cuba tengok. Ada kaitan tak? Not really. Not really. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Okey, ni chart dia. Yang ini tak sama. Euro CAT. Kalau dia ada yang berkaitan, contohnya Euro JPY, Euro USD, Euro USD dengan USD PLN, DXY, not really. GBP CAT, to some extent, tapi dia lebih kepada AUD. Mungkin AUD, GBP AUD, ini ada kaitan. GBP AUD. Lepas tu ada start lah melukis. Kalau GBP US dollar, not really. GBP USD. GBP USD. Not really. Dia tak, not really berkaitan. Not really berkaitan. Not really. Oh, ni daily. Okay, not really. Dia tak ada kaitan. GBP CAT lebih kepada GBP AUD.
Jadi kalau anda melukis, dia takkan lari jauh. Sebab itu saya tak kongsikan GBP CAD. Sebab kita dah ada GBP AUD, GBP NZD kan. Ni. Faham maksud saya? Kita dah ada chart ni. Saya kongsikan sampai weekly. Sampai weekly. Okey. Sampai weekly. Boleh. Pergi time frame besar, apa bentuk yang anda tengok, ini obviously W, X dan Y. Kan? Ini adalah ABCW. X, kita jangkakan ke bawah lagi Y. Cerita besar dia. Jangan cuma tengok kepada satu time frame, lepas tu anda buat semuanya dekat satu time frame ataupun dekat apa semua decision dekat H1. Tak dapat. Anda kena daripada time frame besar. Ni terutamanya bagi mereka start nak lukis Elliott Wave. Anda kena time frame besar, lepas tu anda lukis. Tak perlu lukis complete, tak payah. Tak payah. Minyak ni something ada cerita. Tak tahu kalau ada cerita OPEC lah. Saya takkan trade yang tengah-tengah cilok macam ni, tak. Saya akan pergi kepada bila dia, kalau dia break out ke atas, dan kita tunggu 3 wave ke bawah. Itu je. Kaedah exit pasaran yang sebenar-benar macam mana tu? Stop loss 1618 tetap. Okey, bila anda jumpa yang macam ni dan anda start melukis, anda dan pergi kepada time frame anda sampailah anda jumpa dua benda. Yang pertama adalah incomplete sequence tadi. Incomplete sequence bila kita ada 5 wave, ada divergence, 5 wave dan kita ada breakout. Ini incomplete sequence. Yang kedua adalah momentum sequence. Momentum sequence di mana kita ada wave ketiga 1618. Okey, di situ kita akan entry bila berlaku benda ni. Correction. Okey? Faham pasal incomplete sequence dengan complete sequence? Boleh? Okey. So lepas tu kita akan cari kepada ni. Okey, balik kepada cerita ni. Ini asas dia. Ini asas dia sebab dalam ni pun ada wave 3. Bila wave 3 kat sini dia kena motif. Wave 3 kat sini kena motif. Wave 3 kat sini kena motif. Faham? Maksud motif tu dia tak boleh 1, 2 tak boleh bawah 1, 3 tak boleh paling pendek, 4 tak boleh overlap, 3 kat sini kena 1618. Okey, kalau dia tak sampai 1618 dekat sini, kalau dia pendek saja tak sampai 1618, ia cuma adalah boleh berlaku dekat 1 ni ataupun dekat 5 ni. Dia tak boleh 3 kat sini kena 1618. Faham? Okey. 3 yang dalam diagonal, 4 yang dalam diagonal dia boleh ni. Dia boleh overlap. Ini boleh overlap. Yang dalam sini tak boleh. Dalam wave 3 dia tak boleh. Dia kena motif. Dia tak boleh dalam ni 1, 2, 3, tiba-tiba 4 dia macam ni. 5. Tak boleh. Ini tak boleh overlap. Anda kena lukis dia sampai anda jumpa yang dia tak overlap. Okey. Jadi macam mana kita nak cari entry? Macam mana kita nak enter? Anda enter dalam mana-mana yang ada dalam tiba katalah 1 ni kan dia naik dan high daripada sini. Dan kita ambil 2 ni dia punya 100% kat sini. Itu ada incomplete sequence. Faham? Itu ada incomplete sequence. Ni yang guna benda ni tadi. Incomplete sequence. Boleh? Ataupun even dekat sini.
dekat sini. Katalah kita dekat sini, dekat kawasan sini. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5 kecil. 1, 2, 3. Lepas tu 1, 2, 3, 4, 5 kecil. Dia break out ini. Sini pun ada incomplete sequence. Dekat time frame dia lah. Dekat time frame kecil lah. Anda boleh take 3 wave dia. Boleh? Okey. Ataupun dia merupakan momentum sequence. Momentum sequence wave 3 1618. Kalau sini 1618 dan dia merupakan satu motif, 4 ni kita boleh entry. 4 ni kita boleh entry. Kalau 3 ni 1618. Kejap Pak Bigil. Okey. Macam mana kita nak tarik Fibo? Kalau kita nak tahu ni 1618. Pastikan dia punya fractal ni adalah sama. Kalau kita jangka 3 yang color putih ni Abigail, anda akan tarik Fibo daripada 1, 2 dalam chart saya tu. Dalam chart saya ni, katalah anda jangka apa? Jangka 3 kat sini. Jangka 3 kat sini. Katalah chart ni tengah berjalan kan. Tengah berjalan, anda jangka 3. Dan anda nak tengok 3 dia sampai kat 1618 contohnya. Anda tarik 1, 2, anda tengok 3 dia. Anda jangka 1618. Okey. Yes, entry semua dekat 100%. Okey. Faham pasal incomplete sequence dengan ni? Faham pasal incomplete sequence dengan momentum sequence? Macam mana kita nak determine wave 3, 3 ni sampai, boleh tak trade wave 4 ni? Anda tarik 1, 2, anda tengok 3 ni lepas dari 1618. Boleh? Okey. Kalau faham itu guna signboard ni, Okey, balik kepada bagaimana kita nak enter. Mana slide saya? Tak ada soalan ini ya. Jadi bila kita ada incomplete sequence, bila kita ada momentum sequence, anda dah faham Abigail, sini nak narik Fibo 1, 2. Wave 1, 2. Okey? Yalah guna signboard aja. Bahasa Sarawak dah aku ni. Okey. Yang tu okey, ni tak sampai 100%, wave 3 1618 dan kita tunggu retracement. Retracement basically ada 2 kategori. Tak semua yang anda boleh take. Okey. Yang pertama adalah kategori mudah, ringkas. 3 wave saja. 3 wave saja. Di sinilah yang kita take yang ini. 1, 2, 3. Sini 1, 2, 3. Ni yang kita tunggu retracement dalam tempat tu. Okey. Korektif basically ada 2 jenis. Yang pertama adalah korektif yang masa ni lah kita trade. Bila korektif berlaku, bila ini ada ataupun ini ada. Faham? Okey. Then anda trade sama ada zigzag. Ingat, yang 5 wave ni, ini yang 5 dalam ni. 5 dalam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun 5 dalam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Boleh? Yang ini. Yang 5 dalam ni. Yang 5 ni. 5 ni. Okey? So, lepas ada yang tu, then dia tak complete lagi, tak sampai 100% ataupun ini adalah wave 3 di mana 1 dan 2, ni adalah wave 2. 1 kita tarik, 3 ni sampai 1618 dan kita ada momentum sequence kan. Okey, then kita lihat dia berlaku benda ni. Masa kita trade kita nampak benda, kita cuma tahu ini confirm sebagai zigzag bila dia break sini. Bila wave 3 ni break dia, break sini. Okey, ada nampak struktur dia, ini 5 berakhir dengan divergence. Okey,
Nombor 2, oh saya tak tukarkan slide baru. Tak apa, sama je. Okey. Lepas tu berlaku wave B. Bila anda tarik Fibonacci retracement, wave B kebiasaannya melakukan deep correction. Ini sama macam wave 2. Faham? Lebih 50%. Kebiasaannya. Tapi tak semestinya. Tapi kebiasaannya. Ya. Sini ada divergence. Kat sini. Lepas tu, ni satu yang anda kena lihat. Wave 3 ni, dekat sini kan ada divergence. Dalam RSI dia, maksudnya RSI dia membentuk macam ni. 5, dia ada divergence. Okay? Anda letakkan alert, bila dia break up kat sini, anda letakkan alert dekat RSI. Faham? Kenapa? Anda nak wave 3 punya RSI dia sama ataupun membatalkan divergence ini. Yang ini. Ini tak ada dalam buku elliott wave. Dia kena sama ataupun membatalkan divergence. Maksudnya, divergence dia lebih low. Bukan lebih low daripada 3 ni. 3 ni paling low kan. Sini divergence. Dia kena batalkan divergence. Dia kena batalkan RSI 5. Reset the divergence. Exactly. Sini nanti akan ada divergence lagi. Maksudnya kalau ini adalah low, lepas tu dia buat macam ni. Sini ada divergence lagi. Dalam dia daripada sini. 3 ni, anda lepas dia break, anda letakkan kalau dia break dengan apa, dia break lepas tu dia batalkan RSI ni, baguslah. Ataupun dia buat low lagi, baguslah. Anda letakkan limit order dekat sini, bat 100% dekat sini. Tarik Fibonacci yang begin A, B. Starting daripada situ, kaki pertama, tuk kaki kedua, tuk kaki ketiga. Pasal sawak balik aku. Boleh? Letakkan limit order. Stop loss bawah 1618. Untuk incomplete sequence, TP anda adalah tarik daripada starting wave 3, wave 2 ni kan? Ni wave 2. Okey. Lepas wave 2 pula. Tak apa, mana-mana lah, tak kisah. Asalkan 5 wave. Wave ini wave 1 contohnya. Ini wave apa ke? Ini kosong whatever lah. Ini wave 2 contohlah. Dan anda letak daripada sini, tarik Fibonacci kepada sini dan kepada entry. TP adalah 100%. Boleh, Bat? Ni. Ini. Ini adalah entry untuk incomplete sequence. Jadi TP dia 1, 2 kepada entry, TP dia dekat 1 kat sini. Boleh? 50% wave C, bila dia dah hit entry, anda letakkan alert, lepas tu 50% Fibonacci retracement, letak satu alert lagi. Bila dia naik dalam 3 wave, kena 50%, anda alihkan BE. Okey, itu adalah untuk incomplete sequence. Untuk momentum sequence, ingat, anda trade wave 4. Kita sedang jangka wave 5. Saya tak buat nota lagi. Kita sedang jangka wave 5. Wave 5 ada 3 cara mengira. Wave 5 ada 3 cara mengira. Kaedah pertama, wave 5 sama panjang dengan wave 1. Ini kaedah pertama. Kaedah kedua, bila kita ambil Fibonacci retracement, ini adalah biasanya wave 5 untuk incomplete sequence. Bukan yang, ini biasanya dalam diagonal, di mana wave 5 contracted. Dia sampai 123.6. Bila anda nak mengira ataupun ambil TP untuk wave 4 kepada wave 5, anda gunakan kaedah ini. Kita tarik Fibonacci daripada permulaan keseluruhan struktur tadi,
sambung wave 3 dan anda entry ke tempat wave 4 kan? Anda letakkan TP 0618. Boleh Bat? 618. 50% daripada 3 ni anda letak BE. Sebab kalau dia incomplete, kalau dia adalah satu momentum sequence, wave 5 pun masih ada momentum. Itu idea dia. Sini 1618. Ini paling kuat wave 5 dalam idea dia lah. Dia boleh pergi jauh-jauh lagi. Jadi wave 5, 618. Ini untuk momentum sequence. Itu kaedah dia. Of course, there are variations. Contoh macam NZD USD kita kan. Saya mengambil kira NZD USD. Saya mengambil kira yang semua ni tak komplit lagi. Mana NZD USD? NZD. Ini Okey. Kalau anda perasan, entry kita adalah ini. Mana? 7170, 7408. Okey, ini entry dia. Tujuh satu apa? 7170. Bukan. 7170, 7125, 7125, 25. Dan TP adalah 7408. 7408. Okey. Kenapa TP yang ni jauh? Padahal wave 5 kalau kita ambil daripada bawah ni 34, kita ambil ni sebagai wave 5 dan 618 618 ini lebih. Kenapa dia lebih macam ni? Tahu tak kenapa? Kenapa kita ambil lebih-lebih macam ni? Sebab kalau kita ambil biru punya ni, kalau kita ambil incomplete sequence dia 1 dan 2 yang biru ni, tengok 1 dan 2. 1 dan 2 ni 1 dan 2. Okey, kita ada incomplete sequence kat sini kan. Itu bukan. Sekejap. Ini adalah AB. Okey. Kalau kita ambil daripada yang ini 1, 2 yang merah ni, saya ambil yang jauh. 1, 2, ini variation dia. 1, 2 yang ini, okey, dia punya completed sequence kat atas ni, 1. Okey, apa yang saya buat adalah saya ambil yang very agresif punya exit di mana saya mengira kepada yang ini, 1, 2 yang ini. 1, 2 yang merah. 1, 2 yang merah kita siap saya. Ambil 100% dia. So ada momentum sequence dalam incomplete sequence. Ya, ada. Saya ingat dalam wave tu ada wave lagi. Dalam wave ada wave lagi. Faham? Kita dah 11:07 minit. Aduh. So apa yang saya akan buat dengan entry ni? Ni kaedah exit saya akan ambil separuh bila dia breach 3 kat atas ni. Nampak tak saya letakkan alert kat atas tu? Ini variation yang anda boleh masukkan. Tapi kalau anda gunakan dia, jangan tukar-tukar. Bila dia atas daripada 3 ni, saya akan ambil separuh. Saya akan keluar separuh entry, letakkan BE, tidur. Sukati dia lah. Kalau dia ada bagi setup lain, saya akan tunggu lagi dekat 2. Sebab kita tengah tunggu US dollar kuat tau. Yang 2 ni. Kalau dia terus pergi, baguslah.
saya akan keluar separuh bila dia bridge 3 sini. Boleh? Saya akan keluar separuh. Nampak tak saya letakkan alert kat situ? Cara entry masuk ke dalam sistem anda, janji anda buat benda sama. Anda boleh buat 618 tadi. Syaratnya anda buat benda sama sahaja. Jangan tukar-tukar. Jangan lain kali kalau aku keluarkan dia naik balik. Tak ada skrip macam tu. Tak ada benda macam tu. Yang penting dalam sistem anda ada pelbagai cara keluar yang anda praktikkan dalam sistem yang sama. Itu lebih penting daripada nak sharp entry. Tak ada cerita sharp entry. Saya tak ada cerita sharp entry ni. Saya tak ada peduli yang tu. Yang saya tahu dia adalah satu zone. Faham? Dia kena 50%, saya letak. Dia macam ni. Tak payah tunggu pun. Anda letakkan sell limit separuh daripada position sizing anda. Faham? Kalau anda satu lot, sini letak sell limit 0.5. Lepas tu close buy. Faham tak? Faham? Anda letak sell limit 0.5. Lepas tu close buy that position. Dia letak sell limit, tak payah tunggu tunggu tengok apa. Boleh? Ya. Nota-nota ni ada dekat Discord, ambil dekat Discord. Everything ada dalam ni. Abigail, tahu gini nak narik Fibo dah? Ya. Cari benda yang sama. Tengok, sebab itu saya providekan chart saya. Sebabnya mungkin mula-mula ni belum familiar dengan dia. Sebab tu saya providekan chart saya. Tapi tak selamanya saya boleh buat benda tu. So, ambil peluang. Waktu ni saya ada belajar. Ambil. Buat benda sama je. Buat benda sama. I'm doing the same thing over and over again. Ulang benda sama. Ikut webinar pun Zul cerita sama. Merepek pun benda sama. Okay? Dan saya betul, of course kita ada benda seperti market dynamic untuk kita kaitkan. Kalau kita tak dapat katakan AUD naik, NZD jatuh, tak dapat. Tapi of course benda tu tak gerak sentiasa sama. Ada masa ada cerita Australia sendiri kan. Tapi ini teknik dia. Ini teknik dia. Ini basic teknik dia. Ini basic teknik dia. Okay? Boleh? Okay? Okay. Thank you semua. Invest dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. Dah faham macam mana nak mula melukis elliott wave? Pergi time frame besar, tengok ada 3 benda. 1, 2, 3, 4, 5. A, B dan C. W, X dan Y. Lepas tu ada kecil isi tempat kecil. Thank you. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada hari Khamis. Tak ada FB Live minggu ni. Tak ada. Helmi tak ada. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam semua. William, Din, Benot, Abigail, Didi, Bat, Wimun. Thank you. Mingjong, Roslan. Terima kasih. Masihlah. Roslan, thank you. Ji, Kasha, Bat, thank you.